Oh, satu dah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Hadis yang ke-497 daripada kitab Az-Zakah. Wa an Bahz ibn Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labun la tufarraqu ibilun an hisabiha man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina ولا يحل لآل محمد منها شيء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم وعلق الشافعي القول به على ثبوته daripada Bahz ibn Hakim an abihi dari ayahnya an jaddihi dari tuknya. Qala, katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli sa'imati ibil, bagi setiap sa'imati ibil, sa'imah hak unta yang diberi makan sendiri. Maksudnya unta yang dilepas cari makan sendiri. Seperti mana yang telah lalu dalam bab hadis yang sebelum ini, yang panjang tu, tentang zakat unta, hadis Anas radhiyallahu an. Kita dah sebutkan tentang masalah sa'imah. Sa'imah minal ibil. Kalau sekiranya unta itu diberi makan daripada padang ragut, ataupun dia dilepaskan mencari makan sendiri, itu maksud sa'imah. Maka fi arba'ina bintu labun, bagi setiap 40, fi arba'in, dalam 40 ekor bintu labun. Bintu labun apa dia? Anak unta betina yang dah cukup 2 tahun masuk umur 3 tahun. La tufarraqu ibilun an hisabiha, tidak boleh dipisahkan anak unta itu an hisabiha, supaya dapat mengurangkan perhitungan zakatnya. Man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha, barang siapa yang memberinya kerana mengharap pahala,
maka dia akan mendapat pahala. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina. Wa man mana'aha, barang siapa yang tidak mau mengeluarkan zakat, barang siapa yang menolak untuk mengeluarkannya, fa inna akhidhuha, sesungguhnya kami akan mengambilnya, wa syatra malihi, beserta separuh daripada hartanya, azmatan min azamati rabbina, sebagai kerana azmatan min azamat, daripada perintah keras daripada Tuhan kami. La yahillu li ali Muhammadin minha syai', dan tidak halal bagi keluarga Muhammad minha syai', daripadanya sedikit pun. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud wa Nasa'i, wa sahahahu Al-Hakim, disahihkan oleh Al-Hakim. Wa 'allaqa alaihi Imam Syafi'i berkomentar, 'allaq, dia ta'liq oleh Imam Syafi'i, al-qawlu bihi ala thubutihi, bahwasanya Al-Imam Syafi'i berpendapat dengannya, ala thubutihi, atas kesabitan hadis ini. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih, rawahu Abu Dawud dan An-Nasa'i dan sebagainya. Juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Kerana di sana ada ulama yang menghukumkan kedhaifan hadis ini, dan sekiranya mereka menghukumkan hadis ini sahih ataupun hasan, maka mereka berpendapat hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh. Mansukh kenapa? Kerana dalam hadis ini, balasan bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat itu, fa inna akhizuha wa syatri atau wa syatra malihi, kalau dia tak mau bayar zakat, maka kami akan mengambilnya, kami akan merampahnya. Fa inna akhizuha wa syatra malihi, dan separuh daripada hartanya. Kalau orang tak nak bayar zakat, maka pemerintah ataupun penguasa boleh mengambil secara paksaan. Apa dia yang diambil itu? Fa inna akhizuha. Akhizuha, ambil harta daripada mana? Adakah ia daripada zakatnya? Daripada zakatnya lah. Wa syatri maliha, dan separuh daripada hartanya. Dan separuh ni mana pula? Zakat ke ataupun harta dia? Maka mereka berpendapat bahawasanya, dan para ulama semua bersetuju bahawasanya asal fi amwalil muslimin, asal dalam harta benda orang Islam ini haram. Haram maksudnya asal harta umat Islam itu terpelihara. Tak ada siapa boleh ambil harta orang. Tak ada siapa boleh merampas harta orang lain. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Hajjatul Wada', fa inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Bahwasanya inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kamu semua, wa amwalakum, dan harta benda kamu semua, haramun alaikum, adalah haram, mulia, terpelihara dan terjaga, alaikum, jangan buat melampaui kepada darah. Itu maksudnya jangan menumpahkan darah orang Islam, dan jangan mengambil harta orang Islam.
kahurmati, dan haramnya, mulianya darah dan harta orang Islam itu seperti haramnya ataupun mulianya hari ini, iaitu hari apa? Hari haji itulah. Wa fi baladikum hadha, negeri ini negeri haram. Wa fi syahrikum hadha, bulan ini bulan haram. Maka hak ni semua dalil menunjukkan bahawasanya harta orang Islam itu haram. Maksudnya harta orang Islam itu asalnya terpelihara, tak ada siapa boleh merampas dan mengambilnya. Tiba-tiba dalam hadis ni, kalau sekiranya waman mana'aha, siapa yang melarang mengambil harta itu, siapa yang tak mau mengeluarkan harta zakat itu, maka hartanya itu diambil, dipelas dengan lagi separuh hartanya boleh diambil. Maka dia kata dhaif. Sebagai para ulama mendhaifkan hadis ni disebabkan bercanggah hak dengan hadis yang kita sebut, Nabi sebut tadi itu. Sebagai kata okey, sahih ataupun diterima hasan, tetapi hadis ini mansukh. Mansukh maksudnya pada permulaan itu boleh diambil harta mereka umat Islam oleh pemerintah bagi mereka yang tidak mau bayar zakat ni. Tapi Nabi sebut dalam Hajjatul Wada' bahawasanya darah-darah kamu, harta benda kamu adalah haram. Maka dia kata mansukh. Pandangan itu tak kuat. Pandangan itu adalah tidak kuat. Hadis ni sahih. Hadis ni sahih dan tidak ada pun pertentangan dengan hadis yang disebutkan waktu Hajjatul Wada'. Nanti kita sambung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli sa'imati ibilin fi 40 bintu labun. Bagi setiap saimah ibil, bagi setiap unta yang dilepaskan cari makan sendiri, maka fi 40 bintu labun, bagi setiap 40 bintu labun. Bagi setiap 40 anak, zakatnya adalah anak unta betina labun. Labun tu apa? Bintu labun, anak betina hak yang maknya bersusu lagi. Tu labun tu susu. Labun perak lain. Bintu labun, anak perempuan ni suka melabun je. Sebentu labun maksudnya anak unta yang cukup 2 tahun masuk 3 tahun. Okey. Dalam hadis Anas yang lalu, iaitu hadis yang ke-493, hadis tentang zakat unta. Hadis itu kata apa? Fa idza balagat 36 ila 45, apabila mencapai 36 hingga 45, maka fafiha bintu labun, maka dia kena keluarkan bintu labun, iaitu hak unta, anak unta betina, hak labun ni tadi 2 tahun cukup, nak masuk dah masuk tahun ketiga, untha. Kata para ulama, hadis itu tak ada pertentangan pun. Dia sebut alal aghlab 40, maka dia sebut dalam 36 hingga 45 tu 40 masuk dalam tu. 40 masuk dalam kategori hak tu lah. Hadis Nabi menafsirkan antara satu sama lain. Dan setiap hadis Nabi itu yang mana umum akan diitlak, yang makan umum akan dikhususkan dengan hadis kalau sekiranya ada hadis lain yang mengkhususkannya. Kalau sekiranya hadis itu mutlak, akan ditaqyidkan, akan diqaid dengan hadis yang lain. Itu dalam usul fiqh. Dan kalau tengoklah, kalau melebihi 20 wa mi'atin, kalau lebih dengan 120, 20 wa mi'at, fa fi kulli 40 bintu labun, bagi setiap 40 bintu labun, bagi setiap 40 bintu labun. So itu tak ada iskal, itu tak ada masalah. La tufarraqu ibilun an hisabiha, juga telah kita nyatakan dalam hadis-hadis yang lalu. Jangan dia memisahkan unta-untanya an hisabiha, supaya bila dia pisahkan unta dia tu tak cukuplah bilangan. Maka dah eloklah dia punya kambing cukup 40,
Maka bila kambingnya dah cukup 40, dia pergi bahagikan 20-20. Dia pergi bubuh dekat 20 ekor dekat Kampung Manjui, dia pergi bubuh lagi 20 ekor dekat Selayang. Haram. Tak boleh. La tufarraqu ibilun an hisabiha. Sebab apa? Sebab hilah tak nak bayar zakat. Man a'taha mu'tajiran biha falahu ajruha. Sesiapa yang mengeluarkan a'taha, siapa yang mengeluarkan, memberikan mu'tajiran. Apa maksud mu'tajiran biha? Ay qasidan al-ajr, nakkan pahala dari Allah. Siapa yang keluarkan zakat nak pahala dari Allah, mu'tajiran biha, falahu ajruha, maka dia akan mendapat pahalanya. Siapa yang keluarkan zakat kerana Allah, maka dia dapat pahala. Kalau dia keluar zakat kerana takutkan pemerintah, dapat pahala ke tak? Dia tetap kena keluar. Dan pemerintah wajib kan, pemerintah akan ambil. Nak tak nak, dia kena keluarkan. Maka dia pun keluarkan dalam keadaan tak suka. Dia keluarkan zakat itu kerana dipaksa oleh kerajaan. Dia wajib dah, benda tu dah memang wajib dah. Tapi dia keluarkan sebab dah memang undang-undang kerajaan. Macam kita keluar cukai lah. Cukai nak tak nak, you kena bayar cukai. Kerajaan wajib kan. Ini lagi lah wajib, ini zakat. Dia pun keluar kerana takut pemerintah. Maka zakat yang dia keluarkan itu dekat dunia, nampaklah keluarkan zakat, tapi hari akhirat ini tak dikira, tak ada pahala. Kerana dia membuat ibadat bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Dibimbangi, niatnya itu hanya semata-mata untuk mengelakkan daripada cukai, pergi kepada hak zakat. Boleh claim balik. Dia kena kerana Allah. Dia keluar zakat tu kerana Allah. Apa-apa yang terbina daripada dia keluarkan itu boleh claim balik, itu dia rezeki lah. Bukan dia keluarkan zakat itu sebab nak lari dari income tax. Kalau dia keluarkan zakat nak lari dari income tax, bermakna dia keluar zakat kerana nak lari dari income tax. Patutnya in the first place aku keluarkan zakat kerana kewajipan zakat. Kewajipan zakat lah. Tapi bagi mereka yang mungkin memang dia bukan nak berniat bayar zakat pun, tapi dia memang nak claim LHDN, dia pun tak kisah. So tak ada apa isunya pada dia. Mungkin pada dia zakat pendapatan tak wajib. Pada dia zakat pendapatan tak wajib. Tapi dia keluarkan tu just untuk boleh kita boleh claim balik income tax. Pada I memang tak wajib pun. Maka mungkin dia masuk, aku nak sedekah je lah, dapat pahala sedekah. Sedekah je lah kepada orang Islam. Sebab pada dia tidak beriktikad wajibnya zakat pendapatan. Bismillah. Tanya Ustaz Husni. Bukan ada kuliah khas ya? Bila? InsyaAllah hari Ahad dia jawab. Kalau dari sudut ilmiahnya, wallah alam, zakat pendapatan atas dasar apa? Kerana zakat macam kita sebutkan, zakat adalah mesti cukup haul dan nisab. Mesti cukup haul dan nisab. Hatta zakatul huli, hatta zakat wang, zakat perhiasan emas pun yang dipakai ulama khilaf, ulama menyatakan jumhur tak wajib keluar.
Walaupun demikian para ulama menyatakan tak wajib menurut jumhur, tapi ihtiyatan, untuk sebagai berhati-hati keluarkanlah. Itu tak zakatul huli. Kalau zakat pendapatan so diijtihad. Jika betul ijtihadnya dapat 2 pahala, jika tak betul ijtihadnya dapat 1 pahala. Al-amru fihi wasi'. Benda dalam masalah ini luas. Menurut pemerintah, jika pemerintah wajibkan, maka wajiblah. Jika pemerintah tak wajibkan, terpulang. So, masing-masing boleh bebas memilih pandangan hak mana yang dia nak ambil lah. Tinggal lagi, macam kita sebutlah, zakat pendapatan ni, hak pendapatan, hak yang banyaknya ada ni memang tak cukup pun. Bayar hutang saja dah habis. Duduk KL gaji 3,000 tu miskin. Tak ada apa yang tinggal. Dah bayar kereta, bayar rumah, bayar apa benda dan sebagainya. Nak bagi bini pun berapa je. Itu pun dah pakat lah. Alhamdulillah lah bini kerja. So kalau dah dia pun dah tak cukup harta bendanya, nak zakat bagaimana? Al-aslu wajib daripada zakat, daripada harta bendanya itu wajib. Hak yang hutang dulu itu wajib. Adapun zakat pendapatan kita sebut khilaf. Nanti ikut datang sampai babnya kita bahas. Okey. La tufarraqu ibilun an hisabiha man ataha mu'tajiran biha falahu ajruha wa man mana'aha, siapa yang tidak mau membayarnya maka akhiduna fa inna akhiduna, kami akan ambil hartanya, wa syatra malihi, dan bersama separuh daripada hartanya. Yadullul hadis kama yadullu sabiqihi hadis Anas. Hadis ini menunjukkan sebagaimana hadis Anas yang telah lalu, fi kulli arba'in, setiap 40 daripada saimatil ibil bintul labun, bagi setiap unta saimah maka bintul labun. Wa yadullu ala anna al-malain al-khalitain min al-mashiyati la yajuzu at-tafriqu bainahuma firaran min az-zakat. Dan hadis juga menunjukkan jika sekiranya harta yang bercampur, khalitain min al-mashiyati, la yajuzu tafriq, tak boleh untuk dipisahkan kerana memang bertujuan nak lari daripada zakat. Amara Allah Ta'ala bi ikhraj zakat, faqala Ta'ala wa atu haqqahu yawma hasadih, wal amru yaqtadi al-fawriyah wa dhalika ma'al qudrah ala ikhrajiha. Maka Allah memerintahkan untuk keluarkan zakat. Faqala wa atu haqqahu yawma hasadih, hendaklah kau keluarkan haknya pada hari dia dituai, yawma hasadih. Wal amru yaqtadi al-fawriyah. Al-amru, amar, perintah, menunjukkan fawriyah, terus kena keluarkan. Wa dhalika ma'al qudrah, jika sekiranya berkemampuan. Maksudnya al-amru, ulama ada bahas tentang adakah, pertama al-amru lil wujub. Pertama al-amru akan membawa hukum wajib. Jika tidak ada dalil sarif yang mengubah daripada perintah wajib kepada sunat. Yang kedua, al-amru itu alal fawr ke tak? Adakah al-amru itu bila Allah perintahkan dia mesti terus kena buat ke, ataupun boleh bertangguh? Maka disebut yaqtadil fawriyah. Al-amru menuntut kepada terus lakukan ma'al qudrah, kalau bersama dengan kemampuan, ala ikhrajiha, apabila dia berkemampuan keluarkannya kena keluarkan terus. Wa huwa mazhabul a'immatis salasah, itu mazhab yang tiga, itu mazhab Malik, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad. Amma ma'al haja ila ta'khiriha, tapi kalau sekiranya ada hajat keperluan untuk dilewatkan, fa innahu yajuzu ta'khiruha, ia boleh untuk dilewatkan, lewat keluarkan zakat. Ka'ashaddi hajah, kalau sekiranya mungkin seperti hajat yang sangat mendesak.
murtaqibatu au qarib au jadha ghaib au jarin ghaib au li'udhrin ghaibatil mal wa nahwi dhalika. Jika ada keperluan boleh dilewatkan. Berikutnya, la yakhtaliful madhab, tidak ada perselisihan di kalangan mazhab, anna daf'aha lil imam, mengeluarkan zakat kepada pemerintah, lil imam jaiz, harus jaiz. Sawa'un akana adlan, sama ada pemerintah itu adil ataupun tidak adil. Sama ada pemerintah itu adil atau ghira adil. Sawa'un akanat amwalu zahirah atau batinah, sama ada harta itu harta zahir atau harta batin. Harta zahir ni merujuk kepada lembu, unta, kambing, itu dipanggil harta zahir. Gandum, semua zakat tumbuh-tumbuhan itu dipanggil harta zahir. Wa yabra'u bidaf'iha talafat fi yadil imam aw la sarafaha fi masarifiha aw la. Boleh kita keluarkan zakat bagi kepada pemerintah, tak kiralah pemerintah tu adil ke, zalim ke, tak kiralah pemerintah tu buat kerja ke, tak buat kerja ke, tak kiralah sama ada pemerintah itu bahagikan kepada asnaf ke ataupun beli kereta sendiri ke. Contoh, maksudnya pemerintah tu ambil bangunkan istana dia. Yang penting kita telah menunaikan tanggungjawab. Adapun yang akan kena tu hak tu pemerintah lah. Man mana'aha faqad hadama rukdan min arkanil Islam. Siapa yang tidak mahu keluarkan zakat, maka dia telah meruntuhkan salah satu tiang daripada tiang Islam. Maka dia meninggalkan kewajipan, maka dosanya besar. Berikutnya, inna 'ala al-imami ta'zirun mani'iz zakat. Atas pemerintah boleh baginya mengenakan undang-undang ta'zir. Boleh atas pemerintah mengenakan undang-undang ta'zir bagi orang yang tidak mau keluar zakat. Wa inna minat ta'ziri, antara bentuk ta'zir itu, akhadha zakatu qasaran minhu wa akhadha nisfa malihi ta'ziran wa nakalan lahu wa rad'an li amsalihi. Dan antara ta'zir itu adalah mengambil zakatnya itu secara keras, rampas, dan diambil lagi half daripada hartanya, seperti yang disebut dalam riwayat ini. Maka boleh ta'zir dengan mengambil harta. Dalam hadis ni boleh ta'zir dengan mengambil harta. Fa ta'ziru babun wasi', kerana ta'zir itu babnya luas. Yakhtalifu bi ikhtilafil ahwal, yang akan ianya berbeza berdasarkan perbezaan hal keadaan. So semua tu adalah merujuk kepada yang kita sebutkan tadi tu, iaitu wa man mana'aha fa inna akhiduna wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina. Jika sekiranya dia tidak mahu keluarkan zakat, fa inna akhidhuha, kami akan merampahnya, kami akan mengambilnya, wa syatra malihi. Macam kita sebutkan tadi, di sana ada pandangan ulama yang menyatakan hadis ini mansukh. Kenapa hadis ini mansukh? Kerana hadis ini menyatakan bolehnya ta'zir dengan mengambil harta orang Islam. Sedangkan macam kita sebut tadi, al-aslu fi amwalil muslimin, asal dalam harta benda orang Islam itu haram, adalah mulia dan terpelihara. Tapi macam kita sebutkan, hadis ini sahih dan dia tidak memansuhkan disebabkan hadis yang kita sebut tadi waktu hajjatul wada'. Inna dima'akum wa amwalakum haramun, sesungguhnya darah kamu, harta-harta kamu adalah haram.
Sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, negeri ini. Kenapa ianya tak boleh dimansuh, tak boleh mansuh? Dan kenapa hadis tu tak boleh jadi nasikh? Antara syarat nak mengamalkan mansuh dengan nasikh adalah kalau sekiranya la yumkinul jama'. Kalau sekiranya dalil yang bertentangan ini tidak boleh dijamak. Kita ada kaedah dalam berhadapan dengan dalil-dalil yang ta'arud, dalil yang bercanggah. So dalil yang bercanggah ni, pertama sekali apa kena buat? Dalil yang saling bercanggah, pertama kita kena buat apa? Harmoni kan, jamak kan. Tapi kalau sekiranya salah satu itu dhaif, maka itu adalah bentuk tarjih. Kalau dhaif, so kita dah boleh ada murajihat kat situ. So yang dhaif kita boleh tak payah pakai alas sebab dhaif, maka kita ambil yang sahih. Kalau dua-dua sahih tapi muta'aridan, mutanaqidan, dua-dua tanaqud ataupun ta'arud, percanggahan, maka kena jamakkan dia. Jika sekiranya boleh jamak, selesai masalah. Kerana al-jam'u itu lebih aula daripada tarjih. Jamak lebih aula. Kenapa jamak lebih aula? Kerana kaedah kita dalam dalil syarak, semua dalil yang sahih wajib beramal. Semua dalil yang sahih wajib beramal. Itu kaedah. Maka walau sekali dalam seumur hidup, tak boleh ada hadis yang kita tengok ini sahih, yang ni pun sahih, kemudian kita ambil yang ni saja, yang ni buat de. Tak boleh. Sebab dua-dua sahih. Maka bila dua-dua sahih, antara cara nak beramal dengan kedua-duanya jamak, gabung. Apabila kita jamak, maka kita tidak membuang salah satu. Bermakna kita beramal dengan dua-dua dalil. Kita beramal dengan dua-dua dalil. Jika sekiranya tak boleh jamak, maka kita tengok ada tak nasikh dan mansukh. Sebab nasikh dan mansukh dua-dua sahih. Nasikh yang memadamkannya, mansukh yang dipadam. Tapi nasikh dengan mansukh tak semudah ABC. Nasikh dengan mansukh tak semudah ABC. Kenapa tak mudah? Kerana macam mana kau nak tentukan yang mana nasikh, yang mana mansukh? Kita kena tahu tarikh. Kita kena tahu tarikh. Tarikh tu apa maksudnya? Mana hadis datang dulu, mana hadis datang kemudian. Jika sekiranya boleh ditentukan, oh hadis ni adalah kemudian daripada hadis ni, kerana hadis ni berlaku di akhir hayat Nabi. Hadis ni menurut dalam riwayat dia berlaku di awal zaman Islam. Contoh. Tapi kalau kita tak tahu hak ni bila, macam mana nak nasikh dan mansukh? Hadis hajjatul wada', inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Ya, hajjatul wada'. Tapi Nabi meninggal hajjatul wada' kah? Tak. Hadis ni bila Nabi sebut? Ini pula. Wa man mana'aha fa inna akhidhuha. Siapa yang tak mau keluar zakat, kami akan rampas dan kami akan ambil separuh daripada harta dia. Ni, adakah sebelum hajjatul wada' ataupun lepas? Boleh jadi lepas, boleh jadi sebelum, boleh jadi selepas. Dan kita tak boleh nak tentukan bila. Kalau kita tengok hadis Ibil sebelum ni, Abu Bakar, hadis Ibil sampai ke Yaman bila? Lambatlah kemudian, lepas Nabi wafat baru selesai bawa tentang zakat lembu.
Kerana pada apa nama Mekah dan Madinah lembu tak sebanyak macam unta. Bila pergi Yaman, tunjuk surat Nabi ada cop lagi, zakat lembu. Baru keluar kemudian. Yang ni kita tak tahu bila mana dulu mana kemudian. So tak boleh nak nasakh dan tak boleh nak jadi yang mana satu mansukh mana satu nasikh, kita tak tahu. Wallahu a'lam. So itu yang kedua. Okey. Jika nasikh dan mansukh pun tak boleh, maka kena buat apa pula? Nak buat apa? Apa anda tak boleh? Tawakuf. Tak tahu. Wallahu a'lam. Dalam masalah ni tawakuf. Tak tahu apa hukum dia. Hadis ni kata gini, hadis ni kata gini. Nak jamak tak boleh, tak kena. Nak nasih mansuh pun tak boleh. Apa pun nak tarjih, tak boleh nak tarjih. Maka dah kita tak boleh nak tarjih, maka tawakuf. Sehingga Allah Ta'ala bukakan ilmu. Sehingga Allah Ta'ala bukakan lagi pengetahuan dan beri pengetahuan yang kemungkinan pada awal-awal kita tak berapa nak faham, lepas kemudian baru kita faham. Jadi oleh kerana hadis ini sahih, dan tak menjadi masalah pun kalau kita jamakkan. So kita jamakkan bahawasanya ya, memang harta benda orang Islam haram, tak boleh diambil sesuka hati. Tapi sekarang telah datang dalil bahawasanya orang yang tidak mau keluarkan zakat, maka hartanya halal diambil. Maka dengan dalil, maka hadis tadi umum, maka telah dikhususkan dengan yang ini. Dikhususkan ini. Pada asalnya tak boleh ambil harta orang Islam, harta pemerintah tak boleh kutip cukai suka-suka hati, ya. Itu asal. Maka telah datang dalil bahawasanya orang yang tak boleh bayar zakat boleh diambil hartanya dan ditambah plus lagi, ambil lagi separuh daripada harta dia. Maka tak menjadi masalah sebab dengan dalil. Sebab itu Al-Imam Syafi'i mengambil hadis ni dan sahih. Okey, berikutnya. Fa inna akhidhuha, sesungguhnya kami akan mengambilnya. Okey, nya ni merujuk kepada harta yang mana? Dan wa syatra malihi, dan separuh daripada hartanya. Harta yang mana? Umum pula dah. Ada ulama yang menyatakan bahawasanya hadis ni mansukh tadi tu, kalau dia kata sahih sekalipun, yang dia baca syatri atau syatra tu dia baca dengan wa, dia tak baca syatra. Syatra separuh. Dia baca syutr, apa nama, dengan memahami maksudnya bukan separuh, tapi yang dia ambil adalah harta yang terbaik yang dia ada. Harta yang kalau yang paling mahal tu dia ambil. So tu tak boleh masuk akal. Kau kata pertama, kau kata tak boleh ambil harta orang, tiba-tiba kau kata boleh pula ambil harta yang disayang. Maksudnya harta yang paling bagus. Dalam bab zakat kita dah belajar dah, kita tak boleh ambil harta yang bagus yang dia ada, dan tak boleh yang paling buruk yang dia ada. Pertengahan, itu harta zakat. So harta zakat kita ambil pertengahan. Tak boleh ambil harta yang paling bagus yang dia ada, maka itu telah menzalimi dia. Maka Islam tidak menzaliminya. Maka hak yang sepatutnya yang dipahami itu adalah separuh dari hartanya. Yang kedua, yang berikutnya, hak separuh dengan hak yang tadi akhizuha tu harta yang mana satu? Sekarang dia tak keluarkan zakat. Dia tak keluarkan zakat, contoh dia ada 40 ekor kambing. 40 ekor kambing, maka zakatnya 1 ekor kambing. Kemudian
Itu yang kena zakat. Kemudian dia ada duit 1 juta. Dia ada duit 1 juta. So nak ambil harta mana satu ni? Dua-dua duit. Maksudnya pertama kita mengambil hartanya itu, harta yang mana, dan berikutnya separuh lagi daripada hartanya. Harta yang mana? Adakah semua sekali? Gabung semua sekali? Dia umum. Kalau yang jelasnya, fa inna akhidhuha, sesuai kami mengambilnya. Mengambilnya maksudnya apa? Kami akan mengambil harta hak yang zakat yang tak keluar tu lah. Lembu tu lah, ataupun kambingnya itu. Maksudnya kalau dia ada 40 ekor kambing, maka dia wajib keluar zakat seekor kambing. Maka dia tak mau keluarkan, maka kerajaan pun kata, kita ambil kambingnya. Ambil apa? Ambil harta hak yang perlu zakat tu lah. Seko lah, seko. Dan wa syatra malihi, dan separuh daripada hartanya. Harta mana pula? Boleh dipahami ambil daripada kambingnya juga. Sebab yang masalahnya ialah dia tak nak keluar harta yang perlu zakat. Maka oleh kerana dia tak mau keluar bayar zakat, maka kita denda dia, ambil harta zakat seekor hak wajib, dan kita plus dengan 20 ekor lagi. Atau boleh juga faham, kita ambil 20 ekor, maksudnya 21 lah, 21 ekor dan 500,000 dia. Sebab dia ada 1 juta ni, dia ada 1 juta. Kita ambil separuh lagi 1 juta, 500,000 lah. So kita ambil 500,000 plus 21 ekor kambing. Mana satu? Yang jelas, yang kita yakin, yang dimaksudkan adalah harta zakat. Harta zakat. Adapun harta yang lain daripada harta zakat, itu umum. Boleh jadi ya, boleh jadi tak. Boleh jadi dipahami daripada itu, boleh jadi tak. Dia tak faham begitu. Boleh jadi hak yang dimaksudkan lebih separuh itu, ya, yang zakat tu lah. Sebab dia tak mau keluar zakat, itu jelas. Itu lebih yakin. Daripada kita pergi ambil harta yang tak ada kena-mengena dengan zakat, kita pergi ambil pula 500,000 dia. Yang tadi itu kita kata, yang lebih jelas bahawanya al-aslu, asal harta benda orang Islam haram. Itu masuk dalam bab tu. Itu tak boleh ambil. Jangan kata ambil. Maka yang lebih jelas dan lebih sepatutnya diambil adalah 21 ekor kambing. Sebab itu yang lebih jelas dalam bab zakat. Adapun hak yang asal tu, itu ulama kata tadi sepakat tentang harta orang Islam yang wajib diambil, yang wajib tak boleh melampaui batas. Maka wallahu alam, hak yang lebih tepatnya adalah diambil seekor tu yang zakat wajib, kemudian half lagi daripada kambing ni, itu 20 ekor. So 21 ekor boleh diambil ta'ziran, sebagai hukum ta'zir oleh pemerintah. Okey, berikutnya. Boleh tak kerajaan buat undang-undang hak yang macam tadi? Ambil 21 ekor kambing, dan plus oleh kerana kau tak nak bayar zakat, kita ambil 500,000. Boleh tak kerajaan buat macam tu? Boleh lah. Kerajaan dia menetapkan. Maka kerajaan buat hukum undang-undang takzir jika dia melihat ada keperluan untuk supaya menjadi pengajaran kepada orang yang tak mau keluar zakat. Sebab keluar zakat ini benda yang berat, dan dia diperangi oleh Abu Bakar. Dan orang yang beringan-ringan dalam tak mau keluarkan zakat, maka kerajaan melihat dengan kita buat undang-undang ini, mudah-mudahan orang lebih berhati-hati supaya dia lebih baik dia keluarkan zakat hak yang sikit itu daripada dia kena dengan undang-undang kerajaan. Zakat hak kena bayar, wajib kena rampah, dan plus denda. Denda tak mau bayar zakat. So itu hak kerajaan lah. Itu hak kerajaan.
Azmatan min azamati rabbina. Sebagian baca azmatun, sebagian baca azmatan. Azmatan tu maksudnya rentetan daripada akhiduha wa syatra malihi azmatan, sebagai suatu masdar penguat kepada harta yang diambil tadi tu. Kalau azmatun maka hadza au hazihi azmatun, maka ini adalah undang-undang keras daripada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya, la yahillu li ali Muhammadin, tidak halal bagi keluarga Muhammad. Bila dia kata la yahillu, maka dipahami bahasanya haram lah. La yahillu haram, maksudnya haram atas keluarga Muhammad ambil daripada harta zakat. Bukan ambil, maksudnya terima zakat. Kerana la yahillu, la yahillu kerana balik kepada asal tadi. Hil, la yahil, halal, dia punya lawannya haram. Dan asal halal, lawannya haram. Selagi tak ada dalil yang mengubah daripada halal itu, daripada haram itu menjadi makruh ataupun mubah, maka dipahami daripada hadis ini, la yahillu li ali Muhammadin, keluarga Muhammad haram terima zakat. Haram terima zakat. Minha syai', sedikit pun daripada harta zakat. Kenapa? Kenapa keluarga Nabi Muhammad haram ambil? Dan keluarga Nabi Muhammad tu siapa? Iaitu Bani Hashim. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, masuk sekali Bani Muttalib, tapi sebagian ulama menyatakan Bani Hashim. Bani Hashim anak Hashim lah, anak Hashim. Wallahu alam. Tapi sebagiannya menyatakan Bani Hashim. Sebagian kata Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Adi, masuk abad river. Itu kita bahas dalam bab lain. Itu ada dalam bab akidah pun ada. Isteri Nabi masuk sekali tak? Masuklah. Keluarga dengan nas Quran. Liyutahhirakum bi liyutahhira ahla bait, kan, untuk menyucikan ahli bait. Itu isteri-isteri Rasulullah. Bagi Syiah tak belakalah tak. Bagi Syiah ahli bait siapa? Keturunan, tapi ahlul bait yang Syiah maksudkan iaitu hadis kisah. Hadis kisah siapa? Hadis kisah tu ni kain Satu hari Nabi panggil Hasan dan Husin. Hasan dan Husin masuk sini. Tutup. Fatimah Salimah masuk sini. Ni hadis kisah. So yang ada dalam tu Fatimah, Hasan dan Husin dalam satu kain. Itu saja. Pokok Syiah lah. Tapi kita ahli sunnah, keluarga Nabi lah Bani Hashim. Bani Hashim, kemudian isteri-isteri Rasul Ummahatul Mukminin adalah ahlul bait dengan nas Al-Quran. So mereka ni tak boleh ambil daripada zakat, kerana zakat itu disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain adalah kotoran-kotoran orang Islam. Harta yang kita keluarkan untuk apa? Membersihkan harta, menyucikan kita, kan. Kenapa kena keluarkan zakat? Untuk menyucikan kita. So bila menyucikan kita, maka keluarga Muhammad tidak boleh mengambilnya. Kenapa? Okay, satulah, itu kotoran orang Islam. Tapi yang lebih daripada itu mungkin yang dimaksudkan yang dimaksud daripada tak boleh mengambil itu adalah juga hurmah, penghormatan kepada keluarga Rasulullah. Kenapa? Kerana Nabi SAW tidak diharamkan meminta-minta dan mengambil zakat
bila mengambil zakat, adakah itu suatu kemuliaan atau tidak? Tak. Tak cukup. Orang miskin, maka dia pun meminta untuk diberi zakat, minta zakat. So itu adalah suatu yang mengaibkan, dan itu adalah tidak menunjukkan penghormatan kepada Ahlul Bait. Maka Allah Azza wa Jalla memelihara Ahlul Bait, keluarga Nabi ni, daripada benda-benda ni semua. So ditutup pintu-pintu yang boleh melihat bahawasanya Nabi dan keluarga-keluarga Nabi ini dipandang hina oleh manusia. So itu hikmah antaranya Nabi tak boleh mengambil sedekah, Nabi tak boleh makan daripada harta zakat. Tetapi hadiah tak menjadi masalah. So hadiah okey. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Wa 'allaka Syafi'i al-qawlu bihi 'ala subutihi. Antara faedah daripada perkataan akhir itu, wa 'allaka Syafi'i al-qawlu bihi. Al-Imam Syafi'i berkomentar bahawasanya dia berpendapat dengan dia 'ala subutihi, atas kesabitannya. Apa yang boleh kita ambil faedah daripada perkataan ni? Adalah wajib atas setiap orang Islam, kalau sekiranya hadis itu sabit dan sahih, wajib beramal. Wajib beramal. Maka kata Asy-Syafi'i rahimahullah, al-qawlu bihi ala thubutihi. Kenapa bila Asy-Syafi'i sebut apa nama wa 'allaka Asy-Syafi'i al-qawlu bihi, Al-Imam Syafi'i berpandangan demikian. Kenapa? Kerana kesabitan hadis itu. So, ini para ulama kita. Maka hadis-hadis yang sabit mereka akan lakukan dan mereka akan membuat. Dan mereka tak pernah mengesampingkan ataupun menganggap remeh hadis-hadis ini, dan mereka tak beramal jauh sekali. Tiba-tiba kita ni, oh hadis sahih, ya, memang hadis itu sahih, tapi kan tu gitu. Ustaz, apa hadis sahih? Oh, iya, memanglah hadis itu sahih, tapi kan ada bercanggah ke masyarakat kita kan? Oh gitu pula. Maka hadis sahih wajib ambil. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menunjukkan wajibnya untuk kita berpegang kepada sunnah Rasulullah dan mengambil apa yang Nabi putuskan. La yahil, tidak halal bagi orang Islam. Oh la, tak sepatutnya bagi satu orang Islam. La yang bagi orang Islam, apabila idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu qadiyah, satu isu, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka pun pergi pilih pandangan yang lain, sedangkan telah pun ada hukum Allah dan hukum Rasul. Tiba-tiba mereka pergi ambil pandangan imam ini, pandangan imam ini, pandangan imam tak. Maka ni Imam Syafi'i, sebab itu dia digelar Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah, iaitu pembantu, penolong, penegak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca dalam banyak sekali perkataan apabila dia membahaskan tentang hukum hakam fiqh, maka dia kata wal ahabbu ilayya, dan yang paling aku suka adalah sekian dan sekian. Dia sekian kerana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana menyapu kepala dan juga bab-bab yang lainnya. Walaupun mazhab Syafi'i menyatakan bahawasanya menyapu separuh, sebahagian, bahkan hati gelar tak. Tapi apa kata Al-Imam Syafi'i? Walakin, tetapi ahabbu ilayya, yang paling aku suka adalah keseluruhan kepala. Yang paling aku suka adalah keseluruhan kepala. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sebab tu dulu kita cakap, kalau kita amati betul-betul para ulama hadis apabila dia membahaskan tentang persoalan dan sebagainya, maka dia memilih hak yang mana yang paling akmal, paling sempurna. Kenapa? Kerana hadis adalah semua yang disandar kepada Nabi, qaul, fi'il, perbuatan, takrir, kemudian sifat khuluqiyah, sifat khalqiyah,
sama ada sebelum bi'sah ataupun lepas bi'sah. Itu ulama hadis. So ulama hadis bila dia membahaskan tentang hadis, maka ini sunnah Nabi. Sunnah. Tapi ulama fiqah bila kita amati, bahawasanya mereka membahaskan daripada sudut fiqah, had mana had minima yang diterima, yang dikatakan sah. Hak mana yang minima yang dikatakan sah. Maka kalau kepala, maka hak yang dikira sah separuh kepala. Sah yang dikira sah separuh kepala. Yang ni kalau dia buat begini-begini, ajzaan. Kalau dia buat begini, sah. Kalau dia buat begini, sah. Kalau dia buat begini, sah. Maksudnya kalau kurang daripada tu, batal, tak sah. Tapi adakah ulama fiqah yang membahaskan sah tak sah, sah, dia buat hak yang kadar hak dia buat tu? Adakah mereka yang membahaskan tentang masalah fiqah, kalau ini disebutkan, kalau dia buat demikian sikit gini dikira sah? Adakah ulama itu yang kata sah tu dia buat macam tu? Tak. Dia tak buat macam tu. Bahkan dia ambil yang akmal, dia ambil yang paling sempurna. Sebab tu bila belajar pula kaedah fatwa, bila fatwa ni untuk kita bagi fatwa kepada orang ramai, bagi fatwa yang memudahkan. Bagi fatwa yang memudahkan. Tapi bagi pengeluar fatwa, perlu ambil yang susah. Pengeluar fatwa kena ambil yang susah sikit lah. Ambil lah hak yang lebih terjaga, lebih firm kan. Tapi ini tak. Ustaz kata, korang kena buat. Tapi ustaz tak apa, dia buat yang simple. Sebab dia ustaz. Orang lain, no. Masuk hospital wajib semayang, by hook or by crook. Tak kira lah. Dia masuk pakai beg kencing, dah tak boleh semayang. Sebab ada pandangan. Ustaz boleh lari je. Patut kau ambil yang paling susah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang akan datang kita sambung hadis Ali. An Ali. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.